sifat an-nifaq daripada hati dia. Ini hadis. Hadis sebut tentang hati kena penyakit nifaq. Nifaq ni hati yang sakit lah. Sakit dengan tak yakin dengan Allah Ta'ala ataupun cenderung untuk buat maksiat ni. Namanya al-qulub fihi an-nifaq. Bukan munafik yang akidah ni. Hati yang sakit. Allah kata cara untuk ubat hati yang sakit ni dalam hadis tersebut, solat jemaah subuh sebanyak 40 kali. Jadi daripada hadis ni kita dapat apa? As-Sunnah sebut cara untuk ubati hati yang sakit. Cara dia siapa sebut? Cara dia bagaimana sebut? Cara dia solat subuh cara berjamaah 40 hari betul-betul. Ini satu cara untuk sebut. Begitulah juga dia himpun semua sekali. Semua nusus Al-Quran Sunnah semuanya bawa kepada tarbiyah juga pendidikan manusia. Contoh, kita nak buang penyakit masyarakat ni masyarakat yang suka mencuri. Al-Quran sebut cara dia adalah dengan tatbikkan hukum syarak. Menyebabkan penyakit masyarakat, satu penyakit dia adalah penyakit al-khawf dan juga tidak aman dalam masyarakat. Nak buang penyakit ni, Allah Ta'ala sendiri yang sebut cara dia. Cara dia dengan cara laksanakan mereka Allah Ta'ala. Pencuri-pencuri akan semua takut. Ada lagi sifat mencuri dalam masyarakat. Nampak kan? Yang kita kata Al-Quran dan Sunnah. Nampak pun? Kemudian ada tambahan lagi. Al-Quran dan Sunnah bagi garis panduan. Dia bagi garis panduan umum. Ada bahagian tertentu yang mana manusia ini ataupun ulama-ulama ni dengan garis panduan tadi dia buat, dia punya latihan ataupun dia buat tatbik dia sendiri. Tatbik dia sendiri tu bukan yang tatbik dengan pada otak dia sendiri, tapi tatbik tu di bawah payungan Al-Quran tadi. Mungkin tak disebut secara jelas ataupun secara direct dari Al-Quran dan Sunnah, tapi cara tu tidak mukhalafah dengan syarak. Yang ini disebut sebagai at-tajarub. Misalnya sebut wa'ala mabniyun ala ma'amila bihi as-salihun. Apa yang dibuat oleh orang soleh banyak zaman ni, daripada sahabat, daripada tabi'in, sampai daripada ulama-ulama sufi yang masyhur ni. Contohnya apa? Contoh dia, seorang ulama ni dia nak buang sifat takabur daripada anak murid dia. Tapi kenapa hal ni? Dan serta dia jangan balik pakai buat pula. Ada seorang anak murid tu orang kaya dan juga kedudukan yang pangkat tinggi dalam masyarakat. Dia main mengadu, dia kata, "Tok Guru, aku tak boleh buang penyakit takabur ni. Aku dah sampai macam-macam, tak boleh buang takabur ni. Aku tengok orang lebih aku sikit, aku kan tak boleh buang." Jadi Tok Guru ni disebabkan dia dah berpengalaman. Awak ni pengalaman bang ni, jurulatih yang pengalaman ni macam cikgu buruk tadi. Dia tahu buruk ni jenis main pada bahasa mana ni. Ni kena bagi terus ni, terus dia lebih sikit. Dia tahu sifat takabur ni sebab apa. Dia ni anak orang pangkat tinggi, dan dia ni orang kaya. Dia kata ubat untuk kamu buang penyakit ni tadi, pergi duduk di bujur jalan tempat tumpuan masyarakat, duduk di situ tapi minta sedekah. Tok Guru tadi sebut cara itu. Cara ni duduk tepi jalan, pergi minta sedekah kepada masyarakat ni tadi, tak disebut secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah untuk cara buang sifat takabur. Tapi bila dikaji dan disemak berdasarkan syarat-syarat Al-Quran dan Sunnah, cara masuk itu, cara ini tidak mukhalafah dengan syarak. Faham? Cara ini tidak mukhalafah dengan syarak yang membentuk pendidikan. Jadi cara ini, walaupun cara ini tak disebut dengan cara jelas di Al-Quran dan Sunnah, tapi cara ini maqbulun, diterima dalam masalah pendidikan jiwa ni. Jadi kita ada yang pertama Al-Quran, yang kedua kita ada Sunnah, yang kedua kita ada rekod pengalaman solihin ni tadi dalam ilmu tasawuf. Kita ada rekod dan juga pengalaman, rekod pengalaman dan juga tajrubah, pengalaman yang dilalui oleh orang solihin. Dengan syarat pengalaman tadi tidak mukhalafah dengan syarak. Ni kena faham ni. Sebab tu kalau boleh Tok Guru tadi tu dia lepas cerita dia, sambung cerita dia, lepas daripada duduk di tepi jalan, orang kaya, orang pangkat tinggi, duduk minta sedekah. Setiap kali orang main, orang tepuk kepala bagi sedekah, tepuk kepala bagi sedekah. Buat cerita yang masyhur, cerita yang betul ni, dia guna letak kacang atas kepala dia, jual kacang. Orang lalu ya, setiap orang akan pegang kepala dia, akan ambil kacang bagi duit dia. Maknanya cuba bayang, orang kaya, orang hebat, tak ada siapa pernah pegang kepala dia. Mak dia pun dia pegang, mak dia rendah sikit kan. Dan siapa hari ni seluruh orang yang lalu kat jalan semua yang pegang kepala dia. 40 orang pegang kepala dia hari ni hancur. Hilang habis perasaan takabur tadi. Lepas dia bangun tadi tu, terima kasih kat tu, aku tak pernah rasa bahagia sampai tahap macam ni. Aku dah boleh buang penyakit. Nah, bagi kita cara tu cara yang makbul. Berbeza dengan cara pengalaman solehin, bukan solehin lah ni. Cara yang mukhalafah dengan syarak.
Ini yang berlaku Allah lah, berlaku tak berlaku tu Allah lah. Cuma yang ni yang sampai ke telinga. Ada setengah-setengah golongan tu dia dakwa kata dia nak didik anak murid dia. Dia cara untuk awak melawan nafsu, cara untuk awak didik nafsu awak adalah cara dengan awak pegang tasbih sambil tengok video lucu. Ini yang sampai pada telinga. Allah alam benar atau tidak, tapi nak bagi tahu cara ini marfu. Cara ni cara yang tertolak. Sebab mukhalafah dengan syarak. Tengok benda yang aurat ini semua, dan tengok benda-benda tadi tu, benda yang haram. Tak boleh guna benda yang haram untuk didik jiwa. Ini yang disepakati oleh ulama-ulama tasawuf. Bahkan ulama tasawuf sepakat benda yang makruh pun kamu tak boleh digunakan untuk didik jiwa ni. Ini ada disebut dengan kitab-kitab tasawuf. Dia nak bagi faham ni, nak bagi faham wa ma amila bihi salihun tu. Amila bihi salihun adalah rekod-rekod yang dilalui oleh orang soleh ni sendiri. Mungkin tak disebut cara jelas dalam Al-Quran Sunnah, tapi cara-cara yang dibuat oleh mereka tu berkesan dan berguna. Cuma nak tentu ni, sebab tu dah pesan awal, jangan balik pakat pergi buat pula lagi. Pakat pinjam kacang habis lagi. Cara nak tentukan tu, asas dia adalah orang sebut ni, kelas-kelas syekh-syekh selalu sebut, Syekh Ali selalu sebut, Syekh Ahmad Haji selalu sebut, Syekh Sa'ad sebut. Asas bina diri ni adalah ittiba' syar'i. Tunaikan syarak. Puasa wajib, sembahyang fardu jaga. Itulah cara-cara asasi dia. Sebab ini cara ubat umum ni. Kalau tak ada ubat umum ni, memang takkan dapat sembuh hati. Kalau abaikan fardu, memang takkan dapat sembuh hati, takkan dapat tunai, takkan dapat sampai pada level yang ada membuli tadi. Lepas daripada tu, kalau ada sakit-sakit yang khusus, sakit-sakit yang kronik khusus, tu mungkin perlu panduan pada guru. Sama lah juga macam kita pergi jumpa doktor khusus sebab ada penyakit-penyakit khusus. Jadi penyelesaian nak dapat panduan doktor tu kena make sure, kena pastikan panduan diberi itu tidak bercanggah dengan syarak. Itu sajalah secara umum. Jadi tasawuf ni mabni ala al-kitab was-sunnah wa ma amila bihi as-salihun wa jarrabuhu fi itaril kitab was-sunnah. Pengalaman yang dilalui oleh orang soleh yang tidak bercanggah dengan Al-Quran Sunnah. Anak-anak kualah ni lah sebenarnya tu. Syekh di Jumaah cerita tentang apa maksud amal soleh, orang soleh ni yang boleh jadi panduan macam itu. Orang-orang yang ulama-ulama soleh orang ni dalam proses dia didik jiwa, dia rekodkan pengalaman dia. Dia rekodkan pengalaman dia lalu supaya panduan tadi tu boleh diambil faedah lah dan saya akan datang. Hari ini aku cuba buang sifat terkut ni, aku buat sekian-sekian. Natijah dia sekian-sekian. Dia rekodkan. Ulama-ulama Islam macam tu. Dia rekod bukan untuk diri dia saja, supaya ada orang lain kemudian berada boleh ambil manfaat. Ini sifat asasi ataupun pemikiran asasi ulama-ulama Islam. Dia ambil, dia bina satu ilmu ataupun dia dapat satu ilmu, bukan dia nak seorang-seorang dia. Dia pastikan ada orang yang akan ambil faedah. Diceritakan Sayyidina Dr. Jailani ni dalam proses dia didik diri dia lawan nafsu ataupun dia tunaikan ibadat ni, berlaku satu hari dia rasa ataupun berlaku cahaya datang jemput kepada dia, wahai Abdul Qadir, hari ini aku telah redha kepada engkau, aku telah terima segala amalan kau, maka bergembira. Lebih kurang macam itulah ucapan pertama cahaya tadi. Maka saya nak kata dia dengar itu dia rasa tenang. Rasa tenang, masa depan kita ini mungkin isyarat Allah Ta'ala kata aku dah diterima. Okeylah. Nampak ni? Pengalaman yang dia lalu. Kemudian tak sampai berapa minit, suara tu pula sebut, maka hari ini disebabkan aku telah redha kepada engkau, maka telah terluputlah dari segala perintah-perintah aku. Tak payah buat lagi lah segala perintah-perintah syarak pada engkau ni. Hari ini engkau telah terlepas daripada taklif. Dengar saya ucapan itu secara spontan. Saya dah beberapa kali terus angkat kata ihsa ya lain. Pergi berambut dengan wahai laknat. Nampak ni secara spontan. Asalnya okey, bila dengar benda yang mukhalafah dengan syarak secara spontan, dia terus tolak dan terus sedar kata ini bukannya malaikat apa, ini memang syaitan. Bila sebut mukhalafah dengan syarak, terus dia sedar, dia tahu kata ini benda yang bukannya daripada Allah Ta'ala, tapi benda ni benda yang merosakkan dalam pendidikan ini. Jadi pengalaman-pengalaman ni direkodkan, dicatatkan. Sebab tu setengah-setengah orang dia engkar, dia tak mau ilmu tasawuf, dia kata sebab ada benda-benda yang macam ni. Cuma masalah benda yang macam ni, benda yang ni benda yang wakil, benda yang berlaku. Dia rekodkan benda yang dia berlaku, yang berlaku pada dia. Dan benda tu tidak bercanggah dengan akal, tak bercanggah dengan syarak, tak bercanggah dengan disiplin-disiplin ilmu yang ada dalam alam. Buat apa yang dia nak ditolak? Jadi poin dia, kena faham tu ilmu tasawuf ni untuk jawab ke setengah-setengah golongan yang menolak ni, disebabkan banyak ni lah. Sebab dia tak suka dengan kisah-kisah solehin ni, dia tak suka dengan pengalaman solehin ni. Dia kata dia nak semuanya Quran dan Sunnah sahaja. Dia kena sedar bahawa
ulama-ulama tu buat bukannya buat daripada akal. Buat itu semua daripada ambil daripada Quran dan Sunnah. Sama ada secara direct ataupun secara indirect. Jadi semua tu akan jadi panduan mereka pada orang yang nak dididik dan dijiwa untuk menuju ke Allah Taala. Jadi arju dan berharap dengan penjelasan yang ringkas ini, yang tak seberapa ni, sahabat-sahabat boleh dapat gambaran lah secara umum tentang ketiga-tiga ilmu yang disebut tadi, ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu tasawuf. Dan sebagai maklumat, kena faham semua ni. Yang anda bagi ni sikit sangat pengenalan ni. Yang sahabat-sahabat kena rujuk sendiri dan kena baca sendiri dan pun rujuk hadis pelan-pelan ni lagi untuk dapat penjelasan yang lebih jelas. Dan kemungkinan juga ada benda yang salah sebenarnya dengan salah ni. Kalau ada kebetulan, pakat-pakat betul lah. Jadi cukup cakap ni dulu. Aku berkata hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallah khairan kathiran diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ibn Razam bin Bahdur di atas penerangan yang sangat jelas kaitan ketiga membani ulum kita pada malam ini. Jadi nak tanya satu persoalan lah, siapa yang masih belum dapat handout lagi? Nak tanya, ramai lah yang tak dapat ni. Siapa yang tak dapat ketat. Tak dapat ketat. Tak faham keadaan ni. Okey, sampai tak dapat tu insya-Allah kita akan bagi pada hari esok. Jadi harap hari esok kita dapat sama-sama lagi lah datang ke rumah Melaka ni insya-Allah. Jadi untuk sesi soal jawab insya-Allah kita buka persoalan lah sama ada melalui tulisan ataupun melalui lisan. Jadi kita boleh buka lah soalan insya-Allah. Soalan pertama, apa beza usul tafsir dan qawaid tafsir? Usul tafsir dan qawaid tafsir ni benda yang hampir sama, benda sama. Dia tersebut garis panduan lah, garis panduan ataupun guideline untuk mentafsirkan Al-Quran. Untuk usul tafsir lah, untuk ilmu tafsir. Sebab apa? Kalau buka kitab usul tafsir tu, dia punya kaedah-kaedah dia bagi tu, dia sebut kadang dia sebut kaedah tafsir, dia boleh disebut usul tafsir. Benda tu jadi garis panduan untuk seorang mufasir tu keluarkan makna Al-Quran. Cara umum macam tu. Kalau usul fiqh dengan qawaid fiqh, tanya apa juga beza usul fiqh dengan qawaid fiqh? Usul fiqh secara umum nak sebut secara jelas ni. Untuk usul fiqh ialah garis panduan yang diberikan oleh ulama-ulama hasil kajian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Garis panduan untuk kita keluarkan makna daripada nas-nas teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Usul fiqh ni ilmu yang beri panduan kepada kita untuk kita tengok teks tu, kita boleh keluarkan makna dengan betul. Ini ilmu usul fiqh. Faham? Belah kot kan? Ini dah ada penjelasan. Ilmu qawaid fiqh pula, ilmu qawaid fiqh ni dia beza dengan usul fiqh. Usul fiqh digunakan untuk keluarkan fahaman daripada teks Al-Quran dan Sunnah. Secara umum lah. Nak keluarkan fahaman, jelasnya, clearnya nak keluarkan hukum daripada sumber-sumber hukum. Ini garis panduan diberi oleh usul fiqh. Tapi kaedah fiqh, qawaid fiqh ni disebut ulama-ulama kaji furu' fiqh. Ulama-ulama kaji furu' fiqh. Furu' fiqh ni maksudnya hukum-hukum fiqh lah. Ulama kaji bahawa solat ini wajib. Kemudian ada bahawa satu hukum ini sunnah. Segala hukum-hukum furu' hukum fiqh ni bukan dalil. Hukum fiqh tu dikaji dan juga dibuat kesimpulan secara umum ni. Ada makna-makna tertentu yang menggabungkan ataupun yang sama di kalangan furu' fiqh ni tadi. Furu' fiqh ni ada persamaan menyebabkan hukum mereka sama. Jadi ulama-ulama keluarkan persamaan ni, dikeluarkan dalam bentuk satu ucapan ataupun satu ringkasan lah. Ringkasan ni nama dia qawaid fiqh. Dia tengok hukum-hukum fiqh yang banyak tu, furu' fiqh, masalah fiqh yang banyak-banyak tu, ada hukum yang sama. Sebagai contoh, nak bagi contoh lah. Contoh dia disebut apa? Al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu akan dinilai berdasarkan niat dia. Ulama keluarkan teks ni, keluarkan apa perkataan ni. Nama dia ni, inilah nama dia qawaid fiqh ni. Dia keluarkan daripada mana? Dia keluar daripada kajian dia terhadap furu' fiqh. Sebab dia tengok kalau hukum orang tolak kinayah tak ada niat, maka tidak sah. Tak jatuh tolak. Bila dia tengok fiqh semayang, kalau niat tak ada, tak sah semayang. Bila dia tengok baklih pula, kalau tak ada niat, tak jadi niat ni, tak sah amalan tu.
Jadi dia tengok furuk-furuk fiqh banyak-banyak tu ada makna yang sama. Maknanya sekiranya tidak ada niat, maka tidak terkira amalan tadi. Jadi dia buat keluarlah kesimpulannya, nama dia al-umur bimaqasidihah. Umur segala perkara ni dinilaikan berdasarkan niat dia. Ini nama dia qawaid fiqh. Faedah qawaid fiqh ni apa? Faedah dia supaya lepas kaji furuk-furuk yang dah maksud ni, yang dah ada dalam kitab-kitab ulama terdahulu, kaedah ini boleh jadi panduan kepada fuqaha lah, bukan kita lah. Kita ni pelajar tadi, orang yang memang dah terlatih dalam nak keluarkan hukum hakam ni, dia datang masalah-masalah baru, datang perkara baru, dia boleh keluarkan hukum terhadap perkara baru tadi ni berdasarkan kepada kaedah tadi. Sebab dia dah ada satu makna yang menyamakan antara hukum dengan hukum terhadap segala benda-benda yang berbeza ni. Bila dia tengok dengan kacamata kaedah-kaedah yang banyak ni, dia boleh keluarkan hukum terhadap segala masalah-masalah baru. Ini jawapan terhadap beza usul fiqh dengan qawaid fiqh. Semoga jelas lah. Soalan tasawuf, jika berlaku takfir oleh ulama yang ramai terhadap seorang ulama, contohnya Ibn Arabi yang ramai ulama mengkafirkannya, adakah perlu kita taklid pada jumhur yang mengkafirkan ataupun masih kita berhusnuzan dengan dia? Anda nakal ucapan Syekh Sa'ad Muhammad Buti lah. Dia kata Allah Ta'ala takkan tanya kepada kita bila kita tidak pernah mengkafirkan seorang Islam. Kita lupa mengkafirkan seorang Islam yang kita tak tahu pun status dia. Allah Ta'ala takkan hisap kita kalau kita tidak mengkafirkan orang. Sebab selamat al-asbu fil mu'min, selamatlah. Tapi kita takkan selamat kalau tiba-tiba kita kafirkan orang tu bukannya kafir. Yang tu kita buat, kita takkan selamat. Allah Ta'ala takkan lepaskan kita. Kalau kita kafirkan orang tapi orang tu terbukti tidak sebagaimana yang dihukumkan, yang tu kita takkan terlepas. Jadi stand kita sebagai orang ni, ulama-ulama sebut lah, Syahdu Alimah sebut gajah sama gajah gaduh, kita jangan hidup dekat. Faham? Gajah sama gajah gaduh, dia sama-sama dia tak kuat, dia layak untuk dia keluarkan hukum. Dan level dia level mujtahid, dia ada kelayakan untuk keluarkan hukum. Kita ni, bila kita ikut level kita sedar kita ikut al-aslu fil mu'min sama. Bila ada dua hukum, kita pilih yang paling sesuai lah, yang paling selamat untuk kita dan paling selamat untuk orang lain. Boleh kan? Di ulama-ulama besar ni, kebanyakannya orang yang mengkafirkan tu pun, kalau kita rujuk, adalah hujah-hujah mereka, tapi bukan bidang kita. Cukup untuk kita faham bahawasanya semua ulama-ulama ni, selagi mana ada ulama yang hukum kata sebagai orang yang selamat, orang yang mukmin, maka kita pakai hukum orang yang mukmin. So, kapiak-kapiak orang naklah baca buku tak habis ni, kapiak orang. Kapiak. Penyakit tu penyakit. Nak bid'ah orang nak ni. Bagaimana untuk kita terapkan ilmu tasawuf pada orang yang berada di pusat serenti, orang di penjara dan sekolah jahat? Ini kita kena pegang sekolah ni buat pesan serenti lah. Tunggulah nanti dia menang nanti. Bukan tunggu menang, maksudnya tunggu, maknanya kita boleh buat lah. Mungkin kalam ni kalam ideal, akan sebut ni benda yang idealistik. Kita boleh buat NGO. Apa? Mungkin kita tak sampai tahap pegang tampuk pimpinan, tapi kita ada badan-badan tertentu yang kita boleh bagi sumbangan dan bagi idea kepada pihak yang melaksanakan. Yang ni mungkin boleh buat NGO ke buat badan kan. Buatlah NGO, buatlah nama apa pun. Buatlah nama apa NGO kan. Adakah benar terdapat bid'ah di dalam tasawuf, seperti ahli sufi yang tak nak berkahwin, ahli tak makan daging, tawakal tanpa berusaha dan banyak lagi? Jadi apakah mauqif sebenar ahli sunnah wal jamaah terhadap perkara ini, bid'ah ini? Dia dah hukum dah bid'ah ni. Dia kena faham masalah ni, masalah tak kahwin, kemudian tak makan sesuatu benda yang halal. Syekh Harimah sebut benda ni jelas, dia sebut dia beza hukum at-tahrim, kita mengharamkan benda yang halal tadi, beza dengan hukum at-tawaqquf ataupun al-imtina, kita tak buat benda tu. Orang yang imtina ni maknanya kita benda tu daging halal, daging ayam, daging kambing semua ni halal, tapi sebabkan jiwa dia, kita boleh marah kalau orang memang jiwa dia tak minat makan daging, boleh marah tak? Tak boleh marah. Ini yang pada al-imtina, dia mengelak daripada makan. Sebab mungkinlah ada sebab tertentu. Ada sekarang sebab dia sakit, tak boleh makan daging. Orang kecil manis, bid'ah habis orang kecil manis ni. Tak boleh makan gula kan. Jadi nak bagi tahu imtina tak sama. Kalau orang tu mumtani',
orang yang mengelak ataupun menghalang daripada makan, tapi dia tak keluarkan hukum haram, maka orang tu masuk dalam kategori orang yang selamat. Faham? Sebab dia tidak menghalalkan yang haram, dia tidak mengharamkan yang halal. Orang yang mubtadi' yang dikira bid'ah dalam masalah ni, kalau dia secara jelas sebut ini haram, bahkan bukan sekat mubtadi' lah tadi, dia jadi kufur walhamdulillah. Dia faham? Dalam masalah-masalah ni, soalan berdasarkan soalan, orang yang mengelak daripada makan daging, orang yang mengelak daripada kahwin, kalau disebabkan sebab dia mengelak dan juga dia imtina', maka tidak ada masalah. Bukannya bid'ah. Ini ikut hukum fiqh, pengerti. Jangan pakai suka ya. Kemudian tawakal tanpa usaha. Ni yang contoh tawakal tanpa usaha tu kena tengok situasi. Jangan cepat-cepat hukum. Sebab kadang-kadang usaha, kena faham ini, kena faham betul ni. Usaha, kemampuan A tak sama dengan kemampuan B. Faham? Kemampuan orang yang gaji 100 tak sama dengan kemampuan orang yang gaji 10,000. Kalau kemampuan A ni setakat 60%, kemampuan B setakat 80%, boleh tak kita salahkan orang yang kemampuan 60% ni tak sama lah kemampuan dengan orang 80%? Tak boleh salahkan. Sebab tu kata kalau masalah tawakal tanpa usaha ni kena tengok betul-betul, kena kaji betul kes yang berlaku tu. Mungkin orang kata dia tak usaha, tapi kemampuan dia sebenarnya bukan dia tak usaha, kemampuan dia memang takat tu saja. Dia sebut untuk usaha ni. Jadi kemampuan dia untuk usaha, dia mampu takat tu, kemudian dia berdoa. Maka tawakal dia betul lah. Dia dah berusaha setakat mana dia mampu. Jadi jangan cepat-cepat masalah kita hari ni. Masalah kita lah. Kalau ada kita ni, anda orang yang sudah kita bidik je. Jangan cepat-cepat menghukum. Pantang sikit-sikit bunyi ni sikit terus hukum. Sebab apa? Sebab kita kena tengok tu betul. Macam mana sebutlah setengah-setengah ulama. Setengah-setengah ulama. Bukan ulama lah. Setengah-setengah tolabul ilmi. Dia baca Ihya Ulumuddin, dia yang salah faham. Dia yang salah faham pernyataan-pernyataan disebut oleh Imam Ghazali. Bila dia kata ini Imam Ghazali ajak pada tawakal tanpa usaha. Bila disemak balik teks itu, dia dibaca balik, rupanya dia yang salah faham. Dia yang salah hukum dan dia yang salah faham. Jadi kena hati-hatilah yang masalah-masalah ni. Selagi mana dia tidak menghukum dengan halal atau haram benda-benda yang dia larang, dia elok makan tu, tak ada masalah apa. Dia imtina', tak ada masalah apa. Tapi kalau dia start mengharamkan benda yang dia tak makan tu, maka tak boleh lah. Adakah tasawuf hanya dengan bertarikat atau sebaliknya? Ini soalan ni susah nak jawab ni. Anda sebut kalam nakal daripada Anda sebut dah tadi, Anda sebut Al-Kamal, yang sempurnanya. Kalau wujud, kalau betul ada guru tu memang, tapi kena faham lah. Bila zaman kita tak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu memang ulama. Memang orang alim, memang orang soleh sungguh. Tapi mana-mana kalau disebut dia tu alim, memang dia tu alim sungguh. Zaman kita akhir zaman ni berlaku dakwah-dakwah ada semua. Orang berdakwah sebab apa? Sebab pangkat yang dapat daripada ada tarikat sekian ni memang dapat pengikut yang ramai sekian. Kena faham, jadi kena faham situasi semasa. Hukum dulu tak sama hukum sekarang. Sebab tu semua ulama lebih cenderung pada sekarang ni mengaji dulu hukum akal Islam. Supaya apa? Supaya nanti bila pangkat nak pilih tadi, kita boleh tentukan. Yang ni takut-takut sebab masalah dia memang berlaku sekarang ni. Bila mana orang tidak ada ilmu, dia senang ditipu. Ada contoh ni pengalaman yang berlaku lah. Berlaku di Malaysia, berlaku pada saudara. Dia nak lepas pensi, dia nak masuk tarikat. Dia kata sebab nak didik dia. Tapi bila masuk tarikat tu, tak semayang lah. Kemudian kita tekuk dia, dia kata ini entah ahli syariat, anak ahli tarikat. Nampak ni? Sebab dia ikut tanpa ilmu, menyebabkan syekh dia kata apa, lepas tu semua betul belakang. Beza dengan orang yang ada ilmu. Perangkat nak pilih tu dia boleh tengok yang ni betul, yang ni sekian-sekian. Tapi setengah-setengah ulama, sebab tu sampai tahap ada setengah ulama sebut, sekarang ni sebut zaman akhir zaman ni ada setengah kata memang tak ada lah guru yang sempurna ni. Setengah ulama sebut. Tapi kita sendiri pegang memang semua ni benda tu masih wujud lagi, orang soleh ni masih wujud. Sebab tu ulama sebut sekurang-kurangnya kita mengaji hukum akal, kemudian kita bersahabat dengan orang soleh. Itu tarik untuk bina diri. Orang yang paling soleh kalau kat Mesir ni siapa? Siapa yang paling soleh? Ulama-ulama lah. Syekh-syekh kita di universiti tu. Anda sebut lah Azhar lah Azhar. Kalau mereka tu lah orang yang terbukti mereka ni itibak syar'i, orang yang mengajar kepada hukum syarak, orang yang mengenalkan kita Rasulullah SAW, orang yang mendidik kita untuk beradab dengan Allah. Ulama-ulama tu kita duduk bersahabat dengan mereka lah untuk kita dapat tengok perangai mereka, kita tengok sikap mereka, tengok amalan mereka supaya kita dapat faedah daripada amalan ini. Walaupun kita tak ikut tarikat tadi. Dia nak sebut jangan salah faham, ustaz tolak tarikat lah.
Anda kata selagi mana tak pasti ketulinan ataupun kebenaran satu-satu itu, ambil hati-hatilah, hati-hati. Cuma bagi kita memang mesti wujud lagi tarikat-tarikat yang memang betul-betul bawa ahli-ahli dia kepada Quran Sunnah, yang didik ahli dia dengan ilmu sunnah. Cuma kena rujuklah, jangan pakai pilih gitu saja. Cuma asasnya, bagaimana ulama-ulama sebut, asasnya adalah tunaikan hukum syarak dulu, selesaikan fardu, selesaikan akidah, semua itu. Apa kalau selesai? Kena doa lah, saya minta ada bantu dan bimbing. Ada lah semua ulama sebut, banyak akan selawat. Di akhir zaman ini banyak akan selawat. Syekh Jumaah sebut dalam ajaran untuk sahabat-sahabat yang memang mengaji bidang agama ni, yang minat sungguh bahagian tasawuf ni dan akaji masalah tarikat semua tu, baca buku At-Tariq ila Allah Syekh Jumaah. InsyaAllah dia boleh jawab banyak soalan. Dan satu lagi jawab, baca buku karangan Tazkiyatun Ar-Ruhiyah, karangan Fadil Ustaz Hawa. Soal lebih tak lebih mana jawab lah. Tulisan Jawi tak nampak. Apakah buku-buku kitab tafsir yang Ustaz cadangkan? Susah untuk supaya setiap orang ada. Kitab tafsir ni kena faham satu benda lah. Anda tak sebut peringkat pelajar. Peringkat paling rendah sekali, paling rendah sekali kita nak dengar makna-makna tu untuk kita faham, untuk kita amal untuk diri kita lah. Itu peringkat yang paling rendah semua orang lah. Peringkat kedua, dia pula nak jadi orang yang boleh nakalkan. Dia bukan mufassir lagi, tapi dia nak menakalkan kalam-kalam ulama tafsir sebelum dia. Jadi ini pelajar yang ambil khusus bidang tafsir lah. Orang yang mengaji bidang agama, yang mengaji kitab tafsir ni, mengaji kitab tafsir sekian-sekian. Jadi orang yang kedua ni, dia yang akan ajar tafsir kepada masyarakat. Orang yang pertama, macam kita biasa-biasa ni, kita dengar. Okay. Jadi untuk jadi level pertama ni tak ada masalah apa. Dengarlah kelas-kelas apa, asalkan kelas tu daripada orang yang ahli dia lah. Kalau nak jadi yang paling tinggi sikit, nak jadi mufassir sendiri, mufassir yang tafsir Al-Quran ni tu, dia kena ada banyak lagi lah kemampuan dan alat-alat dia tu. Okay, masalah kitab ni yang nak sebut. Cadangan kitab-kitab ni, Allah Ta'ala Nasrul pun tak. Nasrul dalam bidang tafsir ni memang sangat-sangat sedikit lah kajian dia juga baca ni. Cuma setengah-setengah ulama sebut lah, dan ini ada nakal daripada Syekh Ahmad Al-Hajim. Siapa yang minta maklum lah, dia kata antara kitab tafsir moden yang maklum, yang mudah untuk kita baca ni tafsir Al-Munir. Dia sebut yang tu lah. Yang tu yang anda tahu. Yang kalau kita tengok Ustaz awal pula dia akan sebut lah, yang pernah ada kitab Zillalul Quran, sekian-sekian lah. Tentang kitab ni anda tak tahu nak cadangkan, tapi anda bisa dah cakap mana anda dengar daripada ulama-ulama sebut. Masalah kitab tu pula, anda faham? Jangan ada kitab ni pasal best lah. Aku dah boleh dah. Kitab ni pula dia kena ada pengalaman dan juga latihan membaca kitab dengan guru. Terus kurang-kurang yang kena dapat kalau orang yang ambil bidang tafsir ni nak balik susah nak mengajar kitab tafsir kat kampung-kampung, kena ada proses ataupun tempoh yang dia duduk dengan ulama, dia duduk dengan syekh dia, belajar cara untuk memahami kitab tu. Sebab ramai orang baca kitab, dan kitab betul. Baca kitab sebab tak pernah tak ada latihan baca kitab, dia baca dia buat pula kefahaman yang salah. Jadi sekurang-kurangnya kena duduk dengan guru supaya dia dapat tahu bagaimana nak baca kitab dengan tu, supaya dia boleh keluarkan makna tu dengan betul kepada masyarakat. So sekurang-kurangnya untuk yang tanya pasal kitab ni. Boleh tak Ustaz jelaskan tafsir Quran Nabi ada berapa jenis? Kita ke ni? Maksudnya cara tafsiran seperti tafsir Al-Jalani, tafsir tasawuf, tafsir Ibn Katsir, kira. Tafsir ni secara umumnya ulama pecah ada tiga lah. Yang pertama tafsiru bil ma'thur, yang kedua tafsiru bil ijtihad ataupun bil ra'yi. Ini maklum lah. Tafsir bil ma'thur ni dia ambil satu ayat Quran, dia cari rekod-rekod tafsiran terdahulu. Rekod tafsiran terdahulu tu khusus kepada sahabat dan juga Rasulullah sendiri lah, ataupun tabi'in. Ini satu line boleh tafsir. Dia tengok, dia cari rujukan ataupun tafsiran yang terdahulu. Rasulullah, sahabat dan tabi'in, ini namanya tafsir bil ma'thur daripada asal-asal. Bolehlah ini satu line. Antara kitab tafsir yang masyhur dalam bidang ni adalah tafsir Ibn Katsir, ataupun tafsir yang sebelum ni tafsir At-Tabari semua tu. Yang kedua namanya tafsir bil ijtihad. Bil ijtihad ni bukannya dia tak guna asal-asal tadi, tapi disebabkan dia mampu untuk berijtihad, dia mampu bahasa Arab dia dah cukup, kemudian tafsiran-tafsiran terdahulu pun ada pada dia, masalah ilmu fiqh, ilmu akidah semua dah cukup, maka dia mampu untuk keluarkan tafsiran tu. Tafsiran tu mungkin tak sama dengan yang disebut oleh
sahabat tabi'in, tapi masih lagi berada dalam ruang lingkup yang diiktiraf sebagai ijtihad yang betul. Tafsiran-tafsiran yang disebut tafsir bil ra'yi, tafsir dengan ijtihad, dan ijtihad itu ikut kaedah yang betul, menyebabkan tafsiran itu diterima oleh ulama-ulama Islam. Ini nama dia tafsir bil ra'yi. Nah, ini selain daripada kitab tadi, contoh yang masyhurnya kita Imam Ar-Razi, tafsir Al-Baydawi, semua tu tafsir-tafsir yang berusul ni lah. Dan yang ketiga nama dia disebut tafsir Al-Ishari. Tafsir Ishari ni tafsir yang disebabkan oleh ulama-ulama tasawuf. Ulama tasawuf dia tak tafsirkan Al-Quran, ayat Al-Quran tu direct daripada makna Al-Quran tu yang berkaitan dengan teks Al-Quran, tapi dia tafsirkan makna-makna yang tersembunyi, makna-makna yang tersembunyi di sebalik lafaz Al-Quran tadi tu, yang kalau kita baca sekali kita tak nampak. Jadi bila kita baca tu, kita baca tafsiran ni, kita akan ada makna-makna tertentu yang dalam di sebalik Al-Quran yang kita tak tahu lagi. Yang ini nama tafsir Isyari ni, tafsir disebut sebagai tafsir yang disebut pada golongan Sufiah ni. Dia punya apa? Dia punya disiplin dia. Disiplin paling penting sekali dalam otak. Tidak boleh tafsiran ataupun mengeluarkan makna-makna yang tersirat tadi itu tidak boleh membawa kepada bercanggah dengan syarak yang telah sabit dan telah mustaqim. Tidak boleh keluarkan tafsiran yang bercanggah terhadap benda-benda yang telah tetap dan kukuh dalam ilmu Islam ni. Tak boleh bercanggah dengan Quran sendiri, tak boleh bercanggah dengan Sunnah. Contoh tafsir yang bercanggah dengan Sunnah tu, golongan Batiniyah, golongan Syiah, dia baca ayat Quran, aqimus solah wa atuz zakat. Ini ayat teks Quran yang ada depan mata dia. Teks itu dia terjemahkan, dia kata maksud aqimus solah bukannya solat. Aqimus solah itu taat kepada imam dia. Itu yang tafsiran ni. Yang kedua, wa atuz zakat. Wa atuz zakat ni bukannya keluarkan zakat, tapi maksud atuz zakat ni ialah simpan rahsia imam dia. Ini tafsiran batiniyah makruf. Contoh ini lah yang dikatakan tadi ni, contoh yang bila mana dia tafsir tu tafsir yang membatalkan ataupun merosakkan syariat yang telah makruf, yang telah mustaqim. Sebab bila tafsir tu dia kata tak payah solat. Dia kata solat bukan makna solat, maksud solat datang kepada imam. Bercanggah langsung, tak ada bertepatan dengan kaedah lughah, tak ada berkaitan dengan sufi, tak ada langsung. Ini yang marfu dalam masalah tafsir Isyari tadi. Tapi sebenarnya dia keluar makna ataupun faedah-faedah yang mungkin jauh sikit daripada lafaz itu, tapi masih lagi bertepatan ataupun masih kita keluar daripada hukum syarak, maka tafsiran-tafsiran itu sebenarnya tafsiran yang makbul. Boleh faham siapa-siapa yang biasa baca tafsir Jilani ataupun tafsir Al-Isyari ni tadi, Imam Ibn Ajibah pada kita tafsir ni, Imam Qushairi pada, boleh nampak lah jelas tak orang? Untuk orang yang tanya ni. Yang ketiga, boleh tak terangkan, bukan khot tak lawa ni, mata nak sakit sikit terangkan perbezaan yang jelas antara ilmu hadis dengan ulumul hadis. Ilmu hadis ni, kalau sebut ilmu hadis itu umum lah. Perkataan ilmu hadis itu perkataan yang luas. Dalam dia tu ada hadis riwayat. Kita baca hadis ni, contohlah siapa-siapa yang pernah hadir kelas Syekh bersama pagi-pagi hari Ahad, Isnin, Selasa. Yang Syekh bersama buat adalah dia talqin dah. Dia baca hadis, anak murid duduk depan buka kitab tanda, supaya dengar betul tu dan tanda apa yang aku simpan tu betul. Itu nama dia al-hadis ar-riwayah lah. Sebab Syekh sama sebut hadis tu dengan supaya anak murid dengar dan anak murid catatkan dengan betul hadis yang didengar. Supaya apa? Bila mereka nak adab nanti, nak sampaikan pada generasi yang akan datang, anak murid tadi tu boleh sebut sebagaimana dia dengar dan boleh baca sebagaimana dia catat dengan betul. Ini hadis riwayat. Macam kita dah sebut tadi itulah. Kalau ulum hadis pula, samalah dengan mustalah hadis, samalah dengan hadis riwayat. Tu ulum hadis. Ulum hadis tu, istilah nama ulum hadis tu khusus kepada masalah al-hadis al-riwayat. Sebab dalam tu lah bincang tentang sanad, bincang tentang matan, bincang tentang rafa', bincang tentang maqtu', bincang tentang jarh wa ta'dil, bincang tentang nama-nama perawi. Itu ulumul hadis. Ulumul hadis tu yang bincang masalah hadis riwayat. Kalau hadis secara umum tu terkandung dua-dua sekali. Cuma beza dia hadis riwayat dan hadis riwayat. Adakah ilmu tafsir termasuk dalam ulum Al-Quran? Sebab dalam ulum Quran ada perbincangan mengenai tafsir. Jemaah, ulum Quran tu luas, dalam tu terkandung semua sekali. Al-Qiraat sekian-sekian. Masuklah juga ilmu tafsir. Ulum Quran ni ilmu yang antara ilmu yang
last sekali wujud dalam ilmu Islam ni. Maksud wujud tu bukan wujud tak ada dulu. Maksud wujud dalam bentuk satu karangan yang terhimpun. Orang tamu yang himpun ni, salah seorang ni Masyuti lah. Orang tamu yang himpun semua ilmu perkataan Quran ni. Ini termasuk dalam tu lah ilmu tafsir, ilmu usul tafsir. Termasuk sekali lah. Bahawa ulum ni kajian-kajian lah. Kajian-kajian dan juga ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kursi. Soalan yang tak dijawab ni, kita post dekat ni lah. Tolong sebut semula nama kitab yang saya tunjuk tadi. Al-Madkhal ila Usul Tafsir, Syekh Usama. Boleh beli dekat majalah Al-Arabi. Al-Madkhal ila Usul Tafsir. Soalan lain ni, apa beza fatwa semasa dan qaul mazhab? Kalau bertemu antara fatwa dan qaul dalam satu hukum, dahulukan yang mana? Bolehkah dahulukan qaul mazhab dan fatwa walaupun qaul mazhab itu sangat dhaif? Wallahu a'lam. Tanya Sa'irul Mizan lah. Ini bidang Sa'irul Mizan. Sa'irul Mizan di bidang syariah, di bidang sufi. Tanya dia. Boleh ya? Tanya ni. Sebut bila sebut sikit. Lepas ni tahqiq dengan dia balik. Kalau dah faham ni. Ini orang yang dapat maklumat ni, orang yang betul-betul duduk dalam Darul Ifta lah, duduk dengan Syekh Darul Ifta, dia akan faham maksud beza fatwa dengan hukum. Tak sebab dah qaul mazhab ni hukum lah, hukum yang kita belajar dalam kitab fiqh tu. Hukum yang kita belajar dalam kitab fiqh tu disebut hukum umum. Hukum yang kita mengaji tanpa kita tengok individu yang akan kita tatbik dengan hukum tu. Faham kan? Hukum yang kita mengaji dalam kitab tu, nama dia al-hukmu, tu hukum. Hukum tu kita mengaji secara umum, kita tak tengok Ahmad ke Saleh ke Sudin ke, asalkan dia orang, hukum dia kalau dia wuduk sekian-sekian. Ini yang kita belajar dalam kitab fiqh. Itu hukum umum yang disebut sebagai qaul mazhab ni. Kita dalam kitab. Kalau fatwa ni maksudnya kita proses, kita nak tatbikkan hukum yang kita belajar dalam kitab tadi tu kepada alam nyata. Faham? Proses nak mentadbikkan hukum yang kita belajar dalam kitab tadi tu kepada alam nyata. Kita nak ambil hukum tadi kita belajar Ahmad, manusia kalau solat di sisi Imam Syafi'i mesti ada niat untuk takbir. Contoh hukum umum. Kemudian kita nak takbirkan hukum tu kepada Saleh, Sudin sekian-sekian tu, proses tu nama dia fatwa. Fatwa tu bayanul hukmi lisa'il, bayan terangkan hukum kepada orang yang bertanya. Peringkat fatwa ni tadi ni yang kena ada disiplin dia sendiri. Yang ni kena masuk Darul Ifta dululah. Kena masuk, lepas tu akan cukup 3 tahun. Darul Ifta. Kena masuk Darul Ifta baru kita akan dapat disiplin sini bagaimana untuk keluar fatwa. Sebab kadang-kadang bila baru mengaji kitab sikit tanpa disiplin ni